Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atikah Nabila binti Muhammad Tamrin bernombor metrik A178-393 akan membentangkan tentang pendekatan dakwah Nabi Ibrahim AS di dalam metodologi dakwah. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan saya bermula dari pengenalan. Dakwah membawa pelbagai maksud, antaranya adalah dakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan menggunakan segala daya upaya dan daya usaha yang ada bagi manusia. Yang kedua, dakwah juga mempunyai pengetahuan dan juga perancangan dalam menyampaikan dakwah kepada umat Islam. Dakwah ini terbahagi kepada 3 syarat bagi menyampaikan dan mengajak manusia ke jalan Allah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua mencegah kemungkaran, dan yang ketiga adalah mengajak kepada ma'ruf. Baiklah, seterusnya cara menyampaikan dakwah ini adalah cara menyampaikan sesuatu kepada manusia mengikut kaedah yang betul, iaitu mengikut akidah Islam dan juga syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Seterusnya kita pergi kepada biodata Nabi Ibrahim. Nama sebenar Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Azhar bin Tahur bin Sarush bin Ra'uf bin Falish bin Tabir bin Saleh bin Afkashhad bin Syam dan bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di Faddam, Aram. Dan beliau mendapat gelaran, antara gelaran Nabi Ibrahim adalah Al-Khalil, iaitu bermaksud kekasih Allah. Seterusnya, nama ibu baginda adalah Buna binti Karbina bin Kartsi dan nama bapa baginda adalah Azar. Bagi masyarakat yang disasarkan kepada Nabi Ibrahim AS adalah masyarakat Babylon. Di sini kita dapat lihat bahawa masyarakat Babylon ini adalah mereka menganggap Raja Namrud sebagai Tuhan dan mereka menyembah juga mengesakan Raja Namrud. Sedangkan Raja Namrud adalah raja yang zalim, raja yang sangat-sangat tidak menyayangi rakyatnya. Dan selain itu masyarakat ini juga menyembah patung berhala. Mereka juga menyembah bintang, matahari, bulan dan menganggap benda-benda yang berada di sekitar mereka adalah sebagai Tuhan mereka. Baiklah, di sini kita teruskan lagi dengan pendekatan dakwah Nabi Ibrahim. Di sini saya bahagikan kepada 3. Yang pertama adalah manhaj, yang kedua adalah wasilah dan yang ketiga adalah uslub. Baiklah, yang pertama bagi manhaj adalah menjadi baginda Nabi Ibrahim AS menjadi contoh tauladan yang baik kepada umat manusia yang lain. Di sini kita boleh sebut sebagai kedua dan contoh sikap baginda yang ditunjukkan menjadi panduan dan juga rujukan bagi para rasul, para nabi dan juga kepada umat Islam di dalam kehidupan mereka. Seterusnya, pendekatan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim AS. Baginda sangat lemah lembut dalam menyampaikan dakwahnya. Dan baginda Nabi Ibrahim AS menjadi contoh menyampaikan dakwah secara lemah lembut dengan menggunakan kata-kata yang halus dan juga teratur. Selain itu juga, Nabi Ibrahim menggunakan pendekatan yang lebih dekat dengan hati manusia. Nabi Ibrahim menggunakan cara seperti nasihat, berbincang, berdialog, berbahas bersama kaumnya tentang Tuhan yang sebenar dan mereka berbahas tentang mengapa menyembah patung berhala yang tidak berkata-kata. Seterusnya adalah baginda menggunakan hikmah dan juga bijaksana. Nabi Ibrahim ni telah menghancurkan kesemua berhala yang terdapat di sekitar Mekah sewaktu hari perayaan yang diadakan oleh kaum Babylon. Sewaktu itu baginda mengambil langkah yang bijaksana dengan menghancurkan kesemua patung berhala tersebut dan meninggalkan salah satu patung yang paling besar dan meletakkan kapak baginda menghancurkan kesemua patung tadi pada patung yang besar yang dinamakan Sin.
Maka setelah kaum mereka balik dan menjadi tanda tanya kepada bagaimana boleh terjadinya kehancuran patung-patung berhala yang mereka sembah. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa Nabi Ibrahim, baginda pandai berkata-kata dan sangat berani berhujah bersama dengan kaumnya dan juga Raja Namrud. Walaupun Raja Namrud adalah raja yang zalim, tapi baginda berani berhujah tentang bagaimana mereka menyembah patung yang tidak mampu berkata-kata dan tidak mampu melakukan apa-apa kepada mereka berdasarkan kajian dan juga penelitian yang telah dilakukan oleh baginda. Baiklah, kini kita masuk kepada bahagian wasilah. Wasilah yang pertama adalah baginda dapat mengeluarkan susu dari celah jarinya sewaktu baginda masih lagi bayi. Kita dapat lihat di sini bahawa sewaktu Nabi Ibrahim telah dilahirkan oleh ibu baginda dan ditinggalkan di dalam gua, baginda dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mampu hidup walaupun tidak diberi makanan dan juga apa-apa minuman. Dan hal ini kita dapat lihat bahawa mukjizat Nabi Ibrahim apabila baginda dapat mengeluarkan susu daripada celah jari baginda. Apabila baginda lapar, susu itu akan keluar daripada celah jari baginda dan baginda akan minum susu tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat di sini bahawa baginda dapat melihat burung-burung yang telah dipotong dan juga dipisahkan oleh baginda sendiri hidup semula setelah baginda panggil. Baiklah, di sini kita tahu bahawa di dalam surah Al-Baqarah ayat 260, Nabi Ibrahim mempunyai satu perasaan yang sangat ingin tahu bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati agar hati baginda ini tenteram, dan baginda meminta kepada Allah untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang mati ini. Jadi kisah ini telah dicatat di dalam kitab Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Selain itu juga, baginda mukjizat yang dapat dilihat adalah baginda tidak hangus dibakar oleh api sewaktu dibakar oleh Raja Namrud dan juga kaumnya. Sewaktu Raja Namrud merasakan bahawa Nabi Ibrahim adalah dukun yang paling hebat, dan Raja Namrud rasa tergugat dan tercabar, lalu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk dibakar dan mengumpul kayu-kayu bagi membuat api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi di sini kita dapat lihat baginda Nabi Ibrahim ini berdoa dan percaya kepada Allah dan berharap agar Allah memeliharanya. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Ibrahim dengan menjadikan api yang panas itu sejuk. Dan hal ini disebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Baiklah, seterusnya adalah doa Nabi Ibrahim. Sehingga kini kita dapat lihat doa Nabi Ibrahim yang diamalkan dan juga dikabulkan oleh Allah, dan doa-doa ini diamalkan oleh umat Islam sehingga hari ini di seluruh dunia. Baiklah, kini kita masuk kepada bahagian uslub. Yang pertama, sifat baginda adalah Nabi Ibrahim sabar dan yakin dengan kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim sentiasa sabar dan yakin dengan kekuasaan Allah, dan baginda menjalani segala ujian yang diberikan Allah dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Yang kedua, baginda mempunyai sifat yang berani apabila baginda berani menghancurkan patung berhala yang berada di sekitar Mekah. Seterusnya, baginda mempunyai sifat hormat dan juga lemah lembut kepada kedua ibu bapanya. Di sini kita dapat lihat walaupun ibu bapanya tidak beriman kepada Allah, namun baginda tetap hormat dan juga berlemah lembut kepada kedua ibu bapanya dan terus menyayangi mereka dan terus menyampaikan dakwahnya kepada ibu bapa mereka. Kerana itu
baginda tidak putus berdoa kepada Allah agar ibu bapanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, baginda mempunyai sikap yang sangat positif. Kepribadian baginda Nabi Ibrahim AS ini membuat hidupnya bermakna dan tidak berputus asa walaupun pelbagai rintangan dan ujian yang diberikan oleh Allah, baginda tetap hadapinya. Dan hal ini disebut di dalam surah Al-Hijr ayat 56. Kesimpulan, di sini kita dapat simpulkan bahawa dakwah Nabi Ibrahim banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi setiap cerita Nabi Ibrahim menjadi pengajaran dan juga iktibar kepada umat Islam di seluruh dunia dan juga kepada para Nabi dan Rasul. Penyampaian dakwah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan contoh yang terbaik yang sepatutnya diikuti oleh masyarakat. Di sini kita dapat lihat bahawa pendakwah perlu berusaha dengan sedaya upaya agar dapat mengamalkan dakwah yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian, terima kasih.